Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Badrul Hisham bin Sulong, nombor matrik P109564. Saya akan membentangkan tajuk cadangan penyelidikan saya iaitu pengaplikasian Google Classroom sebagai medium pembelajaran dan pemudahcaraan bahasa Melayu dalam kalangan guru sekolah rendah. Latar belakang kajian. Google Classroom merupakan kaedah penyelesaian bersepadu yang membolehkan pengajaran, pembelajaran, kolaborasi dan pengurusan pentadbiran dijalankan secara maya. Google Classroom juga boleh diakses di sekolah atau di mana-mana sahaja melalui capaian internet. Google Classroom dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan seiring dengan pembelajaran abad ke-21. Google Classroom juga boleh diaplikasikan semasa negara dilanda pandemik seperti yang berlaku di negara Malaysia pada masa kini. Mengapa kajian ini dipilih? Faktor utama yang mendorong pengkaji untuk membuat penyelidikan ini kerana fokus kajian ini merupakan antara salah satu elemen yang telah termaktub dalam Anjakan 7 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Ini membuktikan bahawa penggunaan elemen ICT sangat penting dalam dunia pendidikan hari ini dan akan terus digunakan secara meluas tanpa batasan selaras dengan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang maju yang mana proses pengajaran dan pembelajaran dapat diakses di mana-mana sahaja dalam apa jua situasi. Maka, kajian ini perlu dijalankan untuk meningkatkan kualiti dan taraf pendidikan di Malaysia seiring dengan perkembangan teknologi yang terkini. Faktor kedua pula ialah beberapa kajian terdahulu tentang penggunaan Google Classroom yang telah dibuat adalah sangat terhad dan lebih tertumpu kepada aspek pengajaran dan pembelajaran guru dan murid sekolah menengah mahupun pelajar universiti sahaja. Maka atas alasan inilah yang membuatkan penyelidik berminat menjalankan penyelidikan berkaitan topik ini. Faktor ketiga, bersesuaian dengan situasi semasa yang dialami oleh negara pada ketika ini akibat pandemik COVID-19 yang memerlukan guru menggunakan pembelajaran atas talian untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran tanpa batasan, maka dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, semua guru harus mengambil peluang ini untuk memanfaatkan sepenuhnya pembelajaran secara maya ini walau di mana sahaja mereka berada agar rangkaian ilmu dapat disalurkan tanpa sekatan kepada murid-murid. Faktor ketiga ini juga telah mendorong penyelidik untuk menjalankan kajian ini secara terperinci bagi mengenal pasti senario sebenar penggunaan Google Classroom dalam kalangan guru sekolah rendah terutamanya ketika negara dilanda pandemik. Objektif kajian. Objektif pertama, mengenal pasti tahap pengaplikasian Google Classroom sebagai medium PDPC Bahasa Melayu dalam kalangan guru sekolah rendah berdasarkan lokasi sekolah iaitu bandar dan luar bandar. Objektif kedua, menganalisis tahap kemahiran dan penguasaan Google Classroom sebagai medium PDPC Bahasa Melayu dalam kalangan guru sekolah rendah berdasarkan lokasi sekolah iaitu bandar dan luar bandar. Dan objektif ketiga, menilai tahap kesediaan guru menggunakan Google Classroom sebagai medium PDPC Bahasa Melayu di sekolah rendah berdasarkan lokasi sekolah iaitu bandar dan luar bandar. Pernyataan masalah. Pertama, tiada kemahiran dan pengetahuan. Menurut Melvina Chung Hui Ching dan Jamaluddin Badusah 2010, guru tidak mempunyai pengetahuan serta kemahiran untuk mengendalikan komputer dan mengaplikasikan ICT dalam PDPC. Menurut Hapini Awang, Zahurin Mat Haji, Wan Rozaini Syekh Osman, Erwani Kamaruddin, Abdul Razak F. Syahata Al-Masyadani dan Syahira Khamis 2020 dalam kajiannya pula mendapati tahap latihan dan sokongan kepada guru adalah elemen penting terhadap kejayaan Google Classroom. Namun, faktor ini kurang diberi perhatian.
Justru latihan berkala dan berterusan harus diberikan kepada guru. Kedua, kekangan akses internet. Menurut Gago Daily 2020, lebih 50% pelajar di Sarawak tidak mempunyai akses internet sehingga menyukarkan pembelajaran atas talian. Berdasarkan Hasliza Hashim, Siti Munira dan Zarina Mustafa 2016 pula mendapati guru menghadapi beberapa masalah teknikal di sekolah, di antaranya kegagalan elektrik, capaian internet serta masalah dalam kelajuan sambungan internet. Ketiga, ketidakcukupan peralatan komputer. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Bahagian Pendidikan Guru 2016, mendapati 53% sekolah di Malaysia tidak mempunyai kemudahan komputer yang mencukupi untuk tujuan PDPC. Selain itu, peralatan komputer yang rosak, tidak mencukupi dan terhad juga menghalang penggunaan Google Classroom di sekolah kerana bilangan murid dalam sesebuah kelas tidak dapat menampung jumlah peralatan komputer yang dibekalkan. Kualiti peralatan ICT seperti LCD projektor yang kurang memuaskan menyebabkan ramai guru memilih untuk mengajar secara konvensional yang pada pendapat mereka lebih mudah dan berkesan. Keempat, kekangan masa untuk menghabiskan silibus. Menurut Charles 2012, guru terbeban mempelajari, menyediakan dan mempraktikkan teknologi dalam PDPC. Manakala menurut Ahmad dan Tamuri 2010 pula, salah satu faktor penyumban kepada kegagalan guru menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran adalah beban tugas guru itu sendiri. Guru pada masa kini dibebankan dengan pelbagai tugas selain tugas hakiki iaitu mengajar. Keadaan ini mempengaruhi sikap, kemahiran dan komitmen guru terhadap penggunaan ICT dalam pendidikan. Metodologi kajian. Kaedah kajian yang dipilih ialah kaedah kuantitatif, manakala reka bentuk kajian pula adalah kajian tinjauan kerana kemampuannya untuk mengumpul data daripada kumpulan responden yang ramai. Teori kajian ini diadaptasikan daripada model penerimaan teknologi atau Technology Acceptance Model (TAM) yang dikemukakan oleh Davis 1986 untuk menjelaskan mengenai penerimaan teknologi dan sistem maklumat. Populasi kajian adalah terdiri daripada guru-guru yang mengajar bahasa Melayu di sekolah rendah harian di negeri Terengganu. Populasi kajian ini dibahagikan kepada dua bahagian berdasarkan lokasi sekolah iaitu bandar dan luar bandar. Persempelan rawat mudah digunakan untuk memastikan semua unit dalam populasi mempunyai peluang sama rata untuk terpilih sebagai sampel. Asas bagi menentukan jumlah sampel adalah berdasarkan jadual penentuan saiz sampel oleh Krejci dan Morgan 1970. Instrumen kajian yang dipilih adalah melalui penggunaan borang soal selidik. Borang soal selidik ini mengandungi 4 bahagian iaitu bahagian A, maklumat demografi, bahagian B, tahap pengaplikasian Google Classroom, bahagian C, tahap kemahiran dan penguasaan Google Classroom, dan bahagian D, tahap kesediaan guru menggunakan Google Classroom. Setiap item dalam bahagian soal selidik ini mengandungi 5 pilihan jawapan berdasarkan skala Likert yang menyatakan darjah persetujuan berbentuk skala 5 mata, iaitu 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Kurang setuju, 4. Setuju dan 5. Sangat setuju. Sebelum pengumpulan data sebenar dijalankan, kajian rintis atau pilot test terlebih dahulu dibuat untuk mendapatkan maklum balas terhadap instrumen kajian yang digunakan serta membuat penambahbaikan sebelum kajian sebenar dijalankan. Kajian rintis juga akan dijalankan bagi mendapatkan kesahan dan kebolehpercayaan item-item dalam soal selidik. Seterusnya, dapatan kajian akan dijelaskan dengan menggunakan jadual untuk memudahkan pembaca.
Data yang diperolehi daripada soal selidik dianalisis menggunakan program Statistical Package for the Social Science (SPSS) dan diterjemahkan dalam bentuk analisis deskriptif yang melibatkan min, kekerapan dan peratusan. Statistik deskriptif diguna pakai untuk menghasilkan ringkasan maklumat dan data yang diperolehi berdasarkan populasi atau sampel, dan kebiasaannya dipraktikkan oleh penyelidik untuk menghasilkan ringkasan pada data yang diperolehi. Kepentingan kajian. Pertama, sebagai panduan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk merangka strategi dan menambah baik segala kekurangan dan kelemahan sistem sedia ada. Kedua, membantu guru bahasa Melayu merangka pelbagai strategi daripada kaedah, pendekatan dan teknik pengajaran yang bersesuaian dengan ICT serta membantu penyelidik yang berminat dengan PDPC Bahasa Melayu di sekolah rendah. Ketiga, sumbangan ilmiah kepada penyelidikan yang akan datang dan menjadi perintis kepada penyelidik lain untuk menjalankan kajian yang lebih mendalam tentang Google Classroom dalam PDPC serta menjadi rujukan kepada guru dan murid yang akan mendalami bidang kajian ini di masa hadapan. Itu sahaja pembentangan saya kali ini. Sekian, terima kasih.